sebelum negara kita merdeka, Perdana British bernama Gladstone mengangkat Al-Quran. Sejarah mengatakan bahawa apabila Portugis menjajah Melaka, sukar untuk murtadkan orang Islam. Bagaimanakah untuk murtadkan Islam? Ialah mengikut pandangan William Gladstone, seorang Yahudi yang menjadi Perdana British. Dia kata pisahkan umat Islam daripada buku ini, Quran. Oleh sebab itu, apabila kita merdeka dan dia telah melaksanakan dasar ini di Turki, tulisan Jawi telah dihapuskan sama sekali. Di Malaysia dilaksanakan oleh pemerintah yang menjadi proksi British untuk menghapuskan tulisan Jawi dan mengekalkan tulisan Romi, sehingga generasi muda tidak boleh membaca Al-Quran. Itulah caranya untuk memisahkan umat Islam daripada agamanya. Dan mereka melantik orang ini, yakni Kemal Atatürk, yang menjahanamkan Islam di Turki, dan dia mengaku dia tidak ada agama. I have no religion, and at times I wish all religion as the bottom of the sea. Mudah-mudahan orang yang beragama ini ditenggelamkan dalam laut. Saya tidak percaya kepada sebarang agama. Inilah pemimpin yang diangkat oleh Turki. Dan akhirnya dalam perancangan yang sama, negara Israel telah dibentuk, dan cukup malang Palestin telah berubah menjadi negara Israel. Bumi yang hijau itulah bumi Palestin, yang beransur-ansur hilang buminya, yang berakhir dengan bumi yang dikenali sebagai Israel. Israel lah nama Nabi Yakub, dan dia diisytiharkan sebagai negeri baru ini. Yang berjuangnya orang ini cukup malang, orang yang bodoh, namanya Yasir Arafat. Dia berjuang sebagai dasar kebangsaan, dia berjuang pada dasar Arab, dia meninggalkan Islam, dan dia berjuang di atas dasar Palestin. Inilah orang yang bodoh. Dia bersahabat dengan Palestin, dengan Israel, akhirnya dia dibunuh oleh Yahudi. Tetapi inilah yang ditakuti oleh Yahudi. Mereka yang berjuang kerana jihad, mati kerana jihad, kemenangan di tangan Allah. Tetapi perjuangan adalah urusan kita. Akhirnya Israel selangkah yang terakhir mengisytiharkan Palestin bernama Israel secara resmi tahun ini. Tahun ini mereka isytiharkan bukan lagi Palestin. Tuan-tuan tak boleh panggil Palestin lagi, Israel. Dan bukan itu saja, tuan-tuan. Mereka membentuk sebuah negara Israel yang besar yang dinamakan Greater Israel, yang meliputi Turki, Palestin, Syria, Mesir, Arab Saudi, Iraq dan Iran. Itulah bumi yang mereka cadangkan. Sekarang Palestin telah diperolehi sepenuhnya, maka mereka perlu mengambil Syria. Apa yang berlaku di Syria ialah sebahagian daripada ini. Apa yang berlaku di Turki ialah sebahagian daripada ini. Bukan Gulen, tuan-tuan, tetapi Yahudi di belakang yang rapas pasal begini. Ini yang dilakukan oleh tentera NATO. Dan mereka bijak mempengaruhi Erdogan, sehingga Erdogan menangkap pejuang-pejuang Islam yang bersempati dengan Gulen dan menuduh Gulen yang merapas kuasa. Yang merapas kuasa ialah NATO. Tujuannya lah untuk membentuk negara yang lebih besar, dan termasuklah Madinah. Kenapa Madinah menjadi pusat mereka? Sebab di situlah Bani Quraizah pernah duduk, yang telah dihalau oleh Rasulullah, yang telah dibunuh oleh Rasulullah kerana mereka belot dalam perjanjian tentera Ahzab. Mereka ingin membentuk sebuah negara yang besar. Selagi negara ini tidak perolehi, maka sekali itulah mereka merancang, dan mereka bermula dengan Syria. Sebab Palestin sudah jatuh ke tangan mereka, Turki akan jatuh, Jordan akan jatuh, Lebanon akan jatuh. Percayalah, sebahagian Iraq akan jatuh, sebahagian Mesir akan jatuh, dan Madinah mereka tidak akan berpuas hati selagi Madinah. Sebab di situlah Bani Qainuqa, Bani Yahudi mereka, di situlah Bani Khaybar yang dihalau oleh Rasulullah pernah berada, dan mereka klaim Madinah sebagai bumi mereka. Maka berlakulah apa yang berlaku di Syria. Syria jangan kita lihat dia berlaku di antara dua negara besar. Yang dilaporkan oleh CNN ialah berlaku di antara dua kuasa besar, Amerika dan Rusia. Kalau tuan-tuan berfikir sedikit saja, ini adalah gambar IS di atas langit yang menjadi satellite mereka, menjadi laboratory mereka. Ini dibina oleh Amerika dan Rusia. Mereka bekerjasama di atas, takkan di bawah mereka bergaduh. Kena tipu hidup-hidup. Dan satu pihak menghantar senjata di Syria, satu pihak menghantar senjata di Syria. Maka yang matilah bukan mereka, tetapi umat Islam. Itulah maksud mereka, menghapuskan umat Islam di Syria, dan bumi ini akan diambil alih oleh Israel. Jangan kita terpengaruh. Jangan kita terpengaruh apa yang berlaku di Turki, sebab perancangan mereka adalah untuk mengosongkan Turki bagi pihak Yahudi.
dan mengosongkan Madinah bagi pihak Yahudi. Mereka sedang berbincang. Al-kufar ala millatin wahidah. Selagi bumi ini tidak mereka perolehi, mereka tidak akan berdiam diri. Amerika ialah ejen kepada Yahudi, Rusia adalah ejen kepada Yahudi, dan berlakulah apa yang berlaku di Turki. Kita melihat dengan penuh simpati, tetapi mereka telah dapat pecahkan dua kumpulan Islam yang besar. Kumpulan yang besar ialah kumpulan Erdogan dan kumpulan Gulen, yang dapat dipecahkan di tengah-tengahnya, maka serpihan Islam akan menjadi kecil, sama seperti Malaysia yang bersatu dipecah-pecahkan sehingga kita tidak ada kekuatan sama sekali. Dan orang ini dituduh, ini ulama Turki yang menganjurkan pengajian Ra'asin Nur di seluruh dunia, yang naik chancellornya menjadi naik chancellor terbaik di Al-Fatih University dan di seluruh Turki. Inilah orang yang ditangkap oleh Yahudi melalui tangan Erdogan. Dan kerjasama antara Erdogan dan Amerika sangat rapat. Apa yang dilaporkan tidak sama apa yang sebenarnya. Kenapakah Yahudi melakukan perkara yang begitu sekali? Di dalam akhir buku saya membicarakan tentang faktor yang sebenarnya ialah sebab Muslim telah mengatasi Kristian di dunia. Dan mereka menyangka umat Islam sebanyak 1.6 bilion, dan Bush melakukan kajian yang tersendiri, umat Islam berjumlah 2.038 bilion mengalahkan penduduk Kristian yang berjumlah 2.00 bilion. Buat pertama kali Islam mengatasi Kristian, dan mereka melakukan segala konspirasi untuk memburukkan Islam, termasuk ISIS. ISIS dibela oleh Amerika, ditaja oleh British, dan dibiayai oleh Arab Saudi. Dan mereka melakukan keburukan bagi pihak Islam supaya orang benci siapa yang ingin mendirikan negara Islam. Mereka akan dibenci sebagaimana ISIS melakukan keburukan. Dan ini ditulis oleh orang ini. Orang ini menulis, ialah pakar strategi Yahudi bernama Mark Stein. Barangkali tuan-tuan dah baca America Alone. Dia mengatakan Amerika akan jatuh sebab Amerika menjadikan teknologi sebagai asas dan tidak membina manusia. Yang bangun ialah Islam. The future belongs to Islam. Ditulis oleh pakar strategi Arab, pakar strategi Yahudi. Sebab di London, kanak-kanak yang dilahirkan pada tahun 2014 lepas, yang paling popular namanya ialah Muhammad. Bandar Moskow telah menjadi miskun sekarang. Miskun maksudnya kesturi, dan Siberia sudah menjadi Sobaria, kembali kepada nama asalnya. Dan Islam telah muncul di Amsterdam, Rotterdam dan Uppsala, menjadi agama-agama yang sedang berkembang. Mereka menjangkakan di akhir kurun ini Eropah ditawan oleh Islam, dan di timur umat Islam berlomba-lomba untuk murtad, tetapi Allah gantikan di Eropah, dan Eropah akan menjadi benua Islam insyaAllah dalam 50 tahun akan datang, kata pakar strategi Yahudi. Sebab perkembangan yang berlaku, Islam adalah agama hujah, Kristian agama yang harus diikut tanpa hujah, maka hujah akan mengalahkan yang lain. Oleh sebab itu, the future belongs to Islam. Itulah buku yang saya tulis dengan rendah hatinya, yang bertajuk Malu Indonesia, dan juga sebagai syarahan kepada buku awal saya, yakni buku Kedipan Bintang di Langit Turki. Tuan-tuan yang berminat, ada sedikit dalam kereta saya dan boleh dapat lepas solat Isya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.